Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak mengajukan soalan pada Ustazah. Saya Nurul Hidayah Ahmad Zahid. Okey, soalan saya, adakah seorang anak punya hak untuk merajuk dengan seorang ibu kerana seorang anak tu merasakan dirinya dilayan tidak adil, tidak sama rata dengan adik-beradik yang lain? Sebagai contoh, kadang-kadang mungkin soal pembahagian harta ataupun pembahagian kasih sayang masa ibu tu sendiri kepada anak-anak. Jadi adakah seorang anak punya hak untuk merajuk dengan seorang ibu? Itu soalan saya, Ustazah. Terima kasih. Silakan, Ustazah. Baik, alhamdulillah, anak-anak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang lebih lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan ni bagus tau. Adakah hak anak-anak ni ada hak untuk merajuk dengan mak dia? Sebab dia kata mak tak patut. Mak lebihkan kakak, tak lebihkan saya. Mak lebihkan adik, tak lebihkan saya. Banyaklah mak bagi dia, tak bagi saya. Gelang mak tu, mak ada 5, mak bagi kakak 4, saya dapat 1. Ini tak adil. Contoh Jadi anak-anak yang dikasihi Allah, apa pun yang mak kita buat, mereka tetap yang terbaik. Tetap yang terbaik. Kita pandai macam mana pun, you ada PhD 4 ke, mak kita tetap betul. Walaupun yang dicakap tu faktanya salah, mengalah ajalah. Ya mak, mak betul mak. 2 tambah 2, 5. Ya mak betul mak. Mak betul sangat mak. Saya setuju mak. Mak tetap betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, andai kita bina istana pun untuk mak kita, andai kita hadiahkan 2 kilo emas, 5 kilo emas untuk ibu kita, andai kita gendong dia untuk tawaf umrah dan juga haji, andai kita minum perendaman air kaki je, belum tentu dapat membalas jasanya yang mengeluarkan kita daripada gelap rahim kepada terang dunia ini. Anak-anak yang dikasihi Allah, ibu tu makhluk yang Allah muliakan. Kasih ibu tidak pernah bertalak. Kasih ibu tiada edahnya. Atas sebab itu, kita tidak ada hak untuk merajuk kepada mereka. Kita tidak ada hak langsung untuk berdendam dengan mereka. Pohonlah rahmat kerana pada 2 tangannya ada tangan keramat yang boleh mendoakan kita. Doanya tiada hijab terus sampai kepada Allah. Kita tak tahu ketika kita sedang lena tidur, ibu kita bangun, ya Allah, kasihani anakku ya Allah, rahmati hidupnya ya Allah, bahagiakan dia ya Allah. Beruntunglah orang yang masih punya ibu, yang dapat doa ibunya. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kalau anda masih ada ibu, junjunglah dia, letaklah dia di tempat yang paling mulia. Andai anda ada ibu mertua, junjunglah dia, letakkanlah dia di tempat yang mulia. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat jumpa dengan ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Dibukakan serbannya, dihamparkan serbannya, minta Halimatus Sa'diyah duduk di atas serbannya. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak pernah cemburu pada orang, melainkan kepada Halimatus Sa'diyah, kerana dia dapat duduk di atas serbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bak kata Ustaz, itu ibu susu. Kalau Rasul ada ibu kandung, wallahu ta'ala alam. Baiklah hadirin sekalian, insan yang dimuliakan oleh Allah dan Nabi ini juga adalah seorang manusia. Dan sebagai manusia, Allah SWT menjanjikan setiap yang bernyawa pasti akan merasai maut. Apakah amalan yang perlu kita lakukan? Apakah yang terbaik yang perlu kita lakukan tatkala ibu berada dekat nazak? Selepas ini dalam tazkirah malam Jumaat, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini.